Wow, buat kali kedua Malaysia diberi penghormatan oleh Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Takraw 2024 pada 18 hingga 26 Mei 2024, Alice. Dan sebagai rekod, Piala Dunia Sepak Takraw 2022 yang berlangsung di Daejeon, Korea Selatan menyaksikan Malaysia berjaya membawa pulang 1 perak dan gangsa masing-masing dalam acara beregu lelaki dan regu wanita. Regu lelaki dan regu wanita. Bukan beregu. Betul. Okey, Alice, kita ada seseorang istimewa yang kita nak jemput. Dan menjelang saingan takraw Piala Dunia ISTAF yang akan membuka tirai tidak lama lagi, kami berbesar hati menerima kunjungan Presiden PSM, Datuk Muhammad Sumali Ridwan ke studio Nadi Weekend. Silakan, Datuk. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni macam-macam Alice dengan Lily nak tanya, Datuk. Itulah, kita pun tak sabar sebenarnya. Bukan kita je. Betul. Ramai DM ni dapat. Peminat sukan sepak takraw lah kan? Okey, Datuk, bagaimana persiapan untuk menganjurkan kejohanan sepak takraw Piala Dunia kali ini? Alhamdulillah, kita pun dah start memulakan persiapan daripada awal lagi. Saya rasa ini dah masuk fasa yang kedua, yang ketiga lah. Persiapan tu dah dibuat daripada awal selepas ISTAF menerima dan meluluskan Malaysia menjadi tuan rumah untuk tahun 2024. Jadi banyaklah persiapan tu mengenai negara yang akan menyertai. Itu dah pastilah. Confirmation awal kita akan dapatkan daripada negara-negara. And then stadium. Stadium ni yang jadi ramai tanya main di stadium mana, dan kita pun dah jelaskan bermain di stadium Titi Wangsa. Awal kita dah book stadium Titi Wangsa, dan negara-negara yang akan bertandang nanti pun dia akan tiba di Malaysia seawal 16 Mei. Sebab tournament tu dia akan bermula pada 18 Mei. Datuk, nak tanyalah, macam mana pemilihan pasukan yang bertanding untuk kali ini? Dia berdasarkan sistem ranking atau ada sistem kelayakan sebelum pasukan yang bertanding ni layak beraksi di Piala Dunia? Okey, ini yang saya ada berbincang dengan staf baru-baru ni sebelum kita diterima untuk menjadi tuan rumah untuk World Cup. Sebab brand World Cup itu sendiri. World Cup tu kena ada branding dia. Kecuali kalau kejohanan itu International Championship, Sukan Asia, ini nama pun dah Piala Dunia. Jadi saya maklum pada dia, Malaysia kalau buat, Malaysia kena ada kategori yang tertentu. Sebab nak jaga standard World Cup ni supaya tak macam sebelum-sebelum ini. Jadi sebab tu saya mulakan perbincangan tu dengan bukan semua negara boleh masuk World Cup. Kalau tak, kita kena buat International Championship. Sebab ini Piala Dunia, mesti ada tapisan-tapisan awal yang mana yang memang layak untuk bermain di Piala Dunia. Sebab tu bila berbincang, ada kategori Elite, Premier dan juga Divisi 1. Jadi kita buatlah, akhirnya dia bersetuju, dan ranking ataupun pasukan Elite ataupun Premier itu pun bukan saya putuskan. Yang putuskan ISTAF. Jadi kita ikut apa yang diputuskan oleh ISTAF. Ada 12 negara yang akan bertanding Premier. Itu betul-betul the real World Cup lah. Yang Divisi 1 ni adalah pelengkap kepada World Cup tu. Jadi bila 12 tu ada 3 event. Ada double, ada regu dan juga team. Dan nama World Cup itu adalah yang betul-betul World Cup adalah pasukan, berpasukan, team event. Sebab tu 2 hari lepas ada satu pelancaran trofi World Cup. Itu untuk berpasukan. Semua kena faham, itu bukan World Cup untuk semua. Sebab ada 3 event. Divisi 1 dia ada 2, regu dengan double. Dan Premier ada 3 event, double, regu dan berpasukan. Jadi trofi yang kita lancarkan 2 hari lepas adalah untuk berpasukan. Dan tak pernah ada pun sebelum ini. Dan kenapa kita tonjolkan ataupun mengambil langkah untuk memulakan ada satu piala? Sebab saya beritahu dengan ISTAF, bila nama Piala Dunia kena ada piala lah. Baru nampak prestis dan orang tengok satu benda kelainan. Jadi dia bersetuju. Jadi kita buatlah, kita reka bentuk piala trofi World Cup yang baru-baru ini kita lancarkan tu. At least orang nampak ada satu piala World Cup, dan piala ini bukan untuk Malaysia saja. Kalau siapa pun juara, dia akan bawa piala itu. Dan next World Cup dia akan bawa piala itu. Cumanya saya minta dengan ISTAF, sebab kita yang mereka, kita yang cipta piala itu, setahun selepas
juara tu dia kena pulang balik kepada PSM on behalf staff. Bukan saya, tapi simpannya di Kuala Lumpur. Jadi sebab tu orang semua pelik, wah piala cantik, tak pernah ada sebelum ni. Yalah. Sebab ada 4 kejohanan World Cup sebelum ini. 2011 di Malaysia, 2015 di Thailand, 2022 di Korea, dan ini yang keempat. Yang nama World Cup lah. Jadi bila ada nama World Cup ni tak ada piala. Saya pernah tanya, tak ada. Jadi so kita buatlah. Jadi nampaklah sepak takraw lebih nampak lagi sedikit dia punya prestisnya tu, biar orang respect sepak takraw ni ada satu piala dunia. Tapi yang menarik sebenarnya cup semalam tu. Cantik kan, ada bunga raya. Itulah. Okey, betul. Datuk, adakah untuk Piala Dunia kali ini sistem kiraan mata 15 akan diguna pakai, dan bagi Datuk sendiri adakah ia boleh menarik minat penonton, sebab biasa sebelum ni kita dah terbiasa dengan kiraan mata 21 Betul. kan. Sekarang ni 15 macam mana? Pada mulanya memang kita di pihak PSM, di pihak Persatuan Sepak Takraw Malaysia memang tak bersetuju sampai 15. Tapi kita ni akur dengan Badan Induk Sepak Takraw Dunia. Staff dah pun memutuskan bahawa tukar poin 15, jadi kita akur dan kita follow keputusan tersebut. Bila kiraan ni adalah, saya tengok kiraan yang terbuka kepada semua negara. Dan saya lihat, kalau tak silap saya, ini yang pertama lah. Di peringkat international, saya tak tahu kalau ada yang sebelum ni, mungkin bukan bertaraf antarabangsa, yang menggunakan sistem poin 15. Jadi, walaupun kita tak bersetuju, tapi kita mencuba. Jadi ada ruang sedikit di situ. Akhirnya saya berpendapat bahawa bila sistem kiraan 15, servis bukan 3 kali, sekali servis bertukar. Ini ada satu benda yang baru. Dan of course lah, dia tak bagi advantage kepada mana-mana pasukan pun. Kalau Thailand terkenal dengan servis dia, servis kuda dan sebagainya, kali ini selepas servis satu, dia akan bertukar. Rasanya ada sedikit ruang, peluang kita di situ. Itu pandangan Betul. pribadi Mengganggu saya. momentum lah sebenarnya. Yes, dia akan break momentum serve yang pertama. Saya rasa gitulah. Okey. Datuk sebagai tuan rumah, of course kita nak tengok pasukan kebangsaan kita sendiri muncul juara dalam edisi kali ini. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan sedikit macam mana dengan persiapan mereka setakat ini, Datuk? Persiapan alhamdulillah, sebab saya bagi kata dua dan motivate kepada semua pemain. Persiapan di Kuala Lumpur ni World Cup lain daripada yang lain. And then semua nampak dengan ada piala, dengan ada pelancaran, dan saya rasa tak pernah ada World Cup ataupun negara buat sebelum ni macam kita buat. Jadi saya pun nak juga seimbang dengan prestasi dan pencapaian pemain kebangsaan waktu World Cup. Jadi kita dah atur program, kita dah susun beberapa strategi dan program kepada semua pemain kebangsaan. Ada 18 ke 17 setakat ni. Dan sekarang ni pun mereka berada di kamp Jati Diri, di kamp komando Ulu Kinta selama 3 hari besok. Dan tak pernah ada sebelum ni kita buat motivate daripada komando sendiri yang train dia. Saya tak boleh share gambar tu di FB lah sebab ini sangat confidential. Jadi ini satu perkara yang baru dan kita serius betul untuk kita nampakkan sesuatu kemajuan ataupun petanda positif bahawa negara Malaysia dah bangkit untuk sepak takraw. Dan of course lah, kita ada target-target yang tertentu dengan peluang yang ada, dengan bermain di Kuala Lumpur di hadapan penonton sendiri, dengan sistem kiraan 15 ini, saya yakin insyaAllah adalah sesuatu yang dapat menggembirakan peminat dan pegiat sepak takraw negara pada bulan Mei nanti. InsyaAllah. Seram dengan kamp komando. Tak apa, yang tu saya tahu. Komando, dia buatlah komando. Saya tengok juga train dengan berjerit. Saya sendiri pun tengok pun terkejut lah. Saya kata kan, sampai tahap ni training. Tapi it's good for all the player sebab dia orang kena ada jati diri yang kuat. Sebab semangat tu kena kuat. Dan saya beritahu kepada pemain, World Cup ni bukan datang tiap-tiap hari di Kuala Lumpur. World Cup ni bukan datang tiap-tiap tahun. Maybe 5 tahun lagi, 3 tahun, 10 tahun, kita pun tak tahu. Jadi gunakan peluang yang ada ni supaya kita dapat sesuatu yang mengharumkan nama negara di gelanggang kita sendiri, di negara kita sendiri. Yep. Jadi diorang pun semangatlah untuk tunjukkan satu prestasi yang luar biasa lah pada bulan Mei nanti.
Ya betul dan mungkin juga bagi pendapat Datuk sendirilah dengan penganjuran Piala Dunia kali ini dan juga dengan adanya STL, kita akan menyaksikan sepak takraw akan lebih diminati dan dimainkan di peringkat akar umbi, Datuk. InsyaAllah. Sebab tu saya cetuskan idea untuk kita ambil hak tuan rumah tu bagi dekat Malaysia untuk World Cup. Sebab saya tengok, saya buat sedikit research lah. Last tournament yang bertaraf international selain daripada SEA Games, Asian Games adalah 2011 World Cup. Selepas tu tak ada. Thailand dia ada King Cup dia. Piala Raja Thai. Setiap tahun ada. Malaysia salah satu negara yang mempunyai kuasa besar sepak takraw, sukan warisan orang Melayu, tapi setahun pun tak ada international. 2 tahun pun tak ada international. So saya cetuskan hari ini saya bawa World Cup dulu untuk bagi sedikit suntikan semangat kepada semua pemain, penggiat, coach dan lain-lain. Dan seharusnya Malaysia sebagai kuasa besar sepak takraw ni memang kena ada international. Sebab itu saya tengok bila dah kita bermain di King Cup, kita bermain di Sukan Asia, semua di hadapan penonton negara lain. Saya nak penonton kita tengok sendiri dengan prestasi pemain-pemain dan saya rasa dia akan memberi sedikit perubahan sebab dia main di hadapan penonton sendiri. Dan of course lah, stadium penuh, saya rasa lah kan. Semangat tu akan lain. Sebab tu saya nak sangat World Cup ni buat di sini adalah titik permulaan dan next maybe saya akan buat juga untuk kalau bukan World Cup pun international. Supaya Malaysia ni setiap at least 2 tahun sekali ada international game di sini dan negara lain datang ke sini. Sebab saya tak nak kita pergi ke Thailand every year. King Cup. Kali 10 tahun dia pun pernah pemain kebangsaan memang Thai terkenal dengan Piala Raja Thai. Jadi kita kena buat sesuatu yang baru supaya pemain-pemain dekat akar umbi yang bawah pun bila lihat ada international game setiap tahun, contohnya atau 2 tahun sekali dia akan bersemangat dia nak pergi ke tempat seperti mana yang ada tu. Dengan pemain kebangsaan dapat pemain dengan penonton, dengan kegembiraan, dengan meriahnya penyokong. Yang penting kena menang lah. Yang penting kena menang lah. Datuk, nak sentuh sikit mengenai lagu khas kejohanan sepak takraw ni. Ni sebenarnya idea cetusan daripada PSM sendiri atau bagaimana, Datuk? Dia cetusan idea daripada saya dengan rakan-rakan dalam PSM untuk buat satu official lagu dan lagu tu pun kita dah banyak kali tengok, banyak kali duduk dan kena ada satu adalah lagu tu mesti menggambarkan Kuala Lumpur, Malaysia. Penuh dengan adat budaya, penuh dengan warisan. Yang kedua adalah semangat untuk bermain takraw dengan sebab tu piala trofi itu serumpun. Kita panggillah konek itu serumpun. Jadi kita kena tunjukkan bahawa lagu-lagu tu ada ciri-ciri semangat semangat bercintakan sepak takraw, semangat kebersamaan dengan negara-negara serumpun yang ada bermain sepak takraw, semua ada. Jadi bila kita tengok lirik-lirik yang dibuat tu, saya pun banyaklah saya tengok, saya minta diubah dan sebagainya. Dan of course lah, dia kena match dengan melodi dan sebagainya. Akhirnya tercipta lah lagu We Are The Nation ni. Jadi lagu tu memang official dan kena dimainkan selalu supaya dia dapat menjiwai. Dan bila dapat menjiwai, dia akan lama-lama dia jadi sedap lah. Saya mula-mula dengan lagu ni pun memang rasa sedap. Saya tengok okey dengan melodi, dengan letak dia. Tapi bila saya dengar banyak kali dengan sound system yang agak sedap, memang dia sedap lagu tu. Kena ada jiwa sikit. Dah hafal ke, Datuk? saya hafal sikit je lah dulu. Sebab saya tengok one by one kan. Betul. Tapi lirik tu saya boleh kata hafal lah. Okey, Datuk, terima kasih banyak sudi hadir ke studio untuk hari ini. Kita ucapkan all the best.